Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin buat semua. Assalamualaikum dan hai semua. Okey, cuba tengok ni. Gigih tau. 1 Syawal pun record lagi video untuk korang ni. Kita kan raya kat rumah je kan. Alang-alang banyak masa ni. Tak apalah, aku record video lah. Okey, jadi gigih-gigih merekod video ni, jangan lupalah untuk subscribe tu ya. Sebabnya dalam ramai-ramai yang tengok video saya ni, Allah, 10% pun tak sampai yang subscribe tu ya. Ya Allah, sedih juga lah. Mungkin yang mana yang tengok tapi tak subscribe tu mungkin terlupa tu kan. Tapi kali ni saya ingatkan, jadi jangan lupa lah ya subscribe situ. Okay. Jadi okay, tanpa melengahkan masa lagi, baiklah kita pergi kepada perkara utama yang kita nak sampaikan dalam video ni. Okay? A few minutes later. Pada hari ini, pada video kali ini, saya akan berkongsikan tentang bahan-bahan bantu mengajar yang dapat menjadikan pengajaran kamu sorry. A little longer than a few minutes later. Okey, bahan-bahan bantu mengajar yang dapat menjadikan pengajaran kamu lebih bermakna dan berkesan serta efektif. Jadi jangan lupa untuk tonton sehingga habis kerana kita ada 12 bahan bantu mengajar yang saya akan sharekan di dalam video ini. Semoga bermanfaat buat semua. Okey, sekarang sebelum kita nak faham dulu kan, apa itu bahan bantu mengajar, okey? Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenainya, maka kita kena faham dulu konsep dia tu macam mana, okey? So, kita kena faham bahan bantu mengajar ni apa, okey? Senang bahasa dalam bahasa mudahnya ialah bahan yang membantu untuk mengajar. Itulah dia bahan bantu mengajar. Benda yang kita guna untuk membantu kita mengajar. Itulah dia. Senang je kan? Mudah. Okey. So kat sini aku akan share beberapa bahan bantu mengajar yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat kalau kita guna bahan tu untuk mengajar, sebab ia dapat menjadikan pembelajaran itu lebih berkesan gitu. Okey. So, yang pertama sekali adalah laptop ataupun komputer rebel. Okey. Kan kalau kita guna macam ni. Dalam komputer rebel tu kita boleh pasang video, kita boleh pasang lirik lagu, yang mana lirik lagu tu boleh juga kalau kita berubah lirik lagunya ataupun kita ambil lirik lagu yang telah tersedia ada. Macam tu. So, kita boleh gunakan komputer rebel tu untuk pelbagai fungsi. Lagi satu, kita boleh juga untuk paparkan slide ke kan. Andai kata kalau macam kita nak paparkan gambar ataupun video, ataupun nak tunjuk gambar aja, maka bolehlah guna komputer rebel ni. Okey, yang keduanya adalah LCD. Ataupun projector lah kan, LCD projector. Okey, yang ni pula dia konsep dia sama macam yang kita guna laptop ataupun komputer rebel ni. Cumanya LCD ni dia boleh dapat dia punya paparan tu lebih besar. Dia boleh dipaparkan pada jalur lebar gitu. So dia macam dapat merangkumi kepada banyak murid. Tapi bila mana kalau andai kata kalau kita nak buat record video, kita nak buat dalam presentation, sesi mengajar, maka yang tu macam kena tengok jugalah dia punya pencahayaan. Sebabnya LCD kan, dia punya paparan kan warna putih kan. Jadi takut tak nampak sangat. Jadi yang itulah kena lihat juga kepada dia punya apa orang kata? Kepada dia punya pencahayaan. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah mahjong paper ataupun kertas mahjong. Okey, kertas mahjong ni sangat
sangat berguna dan multifunction tau. Sebabnya kertas mahjong ni kita boleh paparkan gambar kat situ. Kita boleh buat dia jadi macam whiteboard. Kita nak tulis-tulis apa-apa kan, tambah-tambah kat situ boleh sahaja. Kita nak lekat apa-apa, tampal apa-apa boleh sahaja. Lagi kalau anda kata kalau kita macam nak tunjuk something, nak menyampaikan sesuatu, kita terangkan kat situ, buat macam carta ataupun orang kata apa, peta iting, maka boleh juga. Nampak tak dia punya kertas mahjong tu, dia punya konsep dia tu banyak. Kita boleh buat macam-macam benda. Dan kalau nak tahu juga, kertas mahjong ni dia macam lebih kurang macam whiteboard lah. Cumanya anda kata kalau macam kita tak ada whiteboard kat rumah ke kan, dan kita nak mengajar tapi kita tak ada whiteboard, so boleh guna kertas mahjong ni. Kertas mahjong ni lebih jimat lah, beberapa puluh sen sahaja kalau nak beli kat kedai. Okey, yang tu yang ketiga. Okey, yang keempat adalah whiteboard, of course. Okey, whiteboard ataupun papan putih ataupun papan hitam. Kalau papan putih kena guna marker pen lah. Kalau papan hitam kena guna kapur putih tu. Gitu. So kalau macam kita tengok, okey, whiteboard ni dah semua orang tahu dah rasanya kan, whiteboard. Macam yang cikgu-cikgu kat sekolah mengajar tu kan. So yang tu. Okey, yang kelimanya adalah speaker. Okey, bila mana okey, macam ni. Siapa je yang tak suka muzik kan? Ramai sangat-sangat orang yang sangat tertarik bila dengar muzik. Maka speaker ni dia sangat berguna tau untuk dalam sesi pengajaran. Bila mana anda kata kalau macam kita nak sampaikan sesuatu dalam bentuk lagu ataupun muzik, maka kita boleh guna speaker tu. Sebab speaker tu dia macam pembesar suara kan. So dia macam sangat membantulah. So macam taklah, contohlah anda kata kalau kita buka lagu tu dekat phone je kan, so dia macam dengar ke tak dengar ke, macam sama-sama. So macam benda tu dia jadi tak best, suasana tu jadinya tak berapa bagus. Okay, so itulah speaker. Okay, yang ke berapa 1, 2, 3, 4, 5 6 hours later. 6. Yang keenamnya adalah kita boleh guna mikrofon. Mikrofon ataupun orang panggil mic ni. Mic ni dia ada banyak tau. Okey, dia ada mikrofon yang pegang tangan tu, ada mikrofon yang macam apa, yang dekat kepala tu. Lepas tu ada mikrofon yang macam just clip mikrofon tu kan. Okey, lepas tu dia ada banyak mikrofon. So semua tu membantu dalam sesi pengajaran. Sebab andai kata suara kita ni macam slow sedikit, kita tahu kita ni jenis suara yang slow ataupun bernada perlahan, kiranya taklah tinggi sangat kita punya suara, maka kita boleh guna mic tu. Mic tu akan membesarkan suara kita, so that suara kita tu akan sampai kepada semua yang kita nak sampaikan tu lah, kepada orang yang kita nak sampaikan tu, macam tu. So message tu tersampai, macam tu. Okey, yang seterusnya adalah yang ketujuh. Okey, yang ketujuh pula kita boleh guna apa lagi? Kita boleh guna manila card. Dan manila card tu boleh kalau macam kita nak buat gunting-gunting ke, jadi bentuk orang ke, ataupun bentuk apa-apa sahaja, ataupun kita boleh buat macam-macam tau sebenarnya. Kita boleh bentukkan dia, nak jadikan bentuk piramid ke, ataupun bentuk square ke kan, ataupun nak buat dia jadi macam potong dia jadi bentuk orang ke. Nampak tak, dia macam boleh kita buat macam-macam dengan manila card tu. Sebab manila card kan keras kan, so kita boleh buat macam bentukkan macam-macam. So kita kena jadi unik, kreatif melalui manila card. Nampak? Okey, yang ke-8 adalah buku teks. Buku teks ni memang sah-sah lah boleh guna sebagai bahan bantu mengajar. Sebabnya andai kata kalau macam kita tak sure kan tentang sesuatu, maka kita boleh rujuk kepada buku teks. So dia macam sambil-sambil kita berinteraksi dengan murid tu kan, dengan orang yang kita nak sampaikan tu, maka kita letakkan buku teks kat sebelah ni, pegang buku teks, tapi jangan sampai membaca. Dia macam just buat macam syarat-syarat macam kita macam, baiklah, okey, sekarang kamu boleh buka kepada muka surat 52. Macam tu. Sambil tangan pegang buku teks. Okey, cuba kamu lihat dalam muka surat 52 tu, kita akan belajar tentang apa. Nampak contoh. So
Yang tu satu. Okey. Yang ke seterusnya iaitu yang ke-9 ialah papan pameran. Yang ni dia macam lebih kurang sama konsepnya macam kertas majung tu. Papan pameran ni kita macam boleh buat tahu. Macam contoh andai kata kalau kita nak guna Manila Card kan. Okey, kita contoh nak mengajar tentang patriotisme. Maka dekat papan pameran tu, dekat Manila Card tu kita boleh letak gambar-gambar tentera, gambar-gambar negara, gambar-gambar jata negara, prinsip rukun negara, bunga raya, bunga rasmi kebangsaan Malaysia. Nampak tak? Dia macam papan pameran. Dia jadi macam perkara tu dia tak perlu besar, tetapi dia just sebagai suatu pameran, dia boleh jadi pameran. Walaupun dia taklah besar sangat, tapi boleh jadikan sebagai rujukan dan pameran. Sebab itulah dia jadi bahan bantu mengajar. Gitu. Okey, yang seterusnya ialah yang ke-10 iaitu fail tegak dan juga bahan bacaan. Yang ni pun agak kreatif juga kalau kita gunakan, iaitu kita boleh guna kalender, kita boleh guna surat khabar, kita boleh guna carta, postcode. Contohlah kita nak mengajar, mari kita mengenali negara-negara yang terdapat di dunia. Maka kita boleh letaklah contoh-contoh postcode kat situ kan. Ada postcode Australia, ada postcode apa lagi, Amerika, ada postcode Mekah, ada postcode China, India, nampak, Malaysia, nampak dia macam tu. Wow. Okey, seterusnya kita boleh letak lagi carta, peta. Andai kata contoh kalau kita kata mari kita mengenali negeri-negeri yang terdapat di Malaysia, maka kat situ kita tunjuk peta. So dia jadi macam sangat menarik. Dia menarik minat murid untuk belajar, dan dia nampaklah kat situ macam kita ni mengetahui. Seorang guru ni dia mengambil pengetahuan dalam cara untuk mendapatkan attention murid tu ataupun perhatian murid tu. Okey. Lepas tu yang seterusnya iaitu yang ke-11 ialah model. Kita boleh gunakan model. Model ni, apa dia model tu? Okey, model ni dia macam rangka bagi perkara yang sebenar. Dia bukan perkara yang sebenar, tapi dia macam just rangka untuk perkara yang sebenar tu. Dia macam menyerupai. Macam tu. Contohlah kan, kita nak buat macam dia macam replika lah lebih kurang kan. Okey, contoh kita nak cerita tentang apa yang bahagian-bahagian di dalam rumah. Maka kita boleh bawa model rumah. So dekat situ kita tunjuk. Okey, baiklah murid-murid, di sini ini merupakan model bagi sebuah rumah. Jadi di dalam sebuah rumah ini terdapat tempat parking kereta, tempat letak kereta, terdapat ruang tamu, bilik air, dapur. Macam tu. Nampak tak? Dia macam sangat menarik tau kalau kita gunakan model ni. Okey. Kemudian yang ke-12 kita boleh guna boneka ataupun patung. Yang ni andai kata kalau kamu memilih untuk buat contohlah kalau kita nak buat sesi bercerita kanak-kanak, maka dia sangat seronok lah kalau kita gunakan boneka ataupun patung ni. Contohlah kita nak cerita tentang sang arnab dan juga sang arnab dan juga si arnab dan juga kura-kura kan, contoh. Okey. Jadi bila kita nak cerita tentang tu, kita ada patung arnab dengan patung kura-kura. So dia nampak macam real tau bila kita guna patung tu. Dia macam wow. Okey. Jadi itulah dia 12 bahan bantu mengajar yang boleh menjadikan pembelajaran itu lebih berkesan dan menjadikan seorang guru itu kelihatan lebih wow. Jadi semoga membantu. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, iaitu channel Atik. Saya juga nak kata di kesempatan itu saya juga nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya dan juga seluruh keluarga saya beserta rakan-rakan saya buat anda semua. Andai kata ada tersalah dan tersilap di mana-mana, mohon dimaafkan. Jadi maaf zahir dan batin. Walaupun raya di rumah sahaja, namun raya tetap raya. Kita kosong-kosong ya. Okey, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa untuk subscribe untuk video-video yang lebih bermanfaat yang akan saya share kelak, insya-Allah. Bye semua. Fighting semua dan semoga berjaya dalam apa jua perkara yang diusahakan, insya-Allah.